Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan mulakan presentation kami ini dengan menerangkan apa itu bond. Bond dari segi bahasa bermaksud surat keterangan, yakni akuan, hutang atau pinjaman. Pada istilah ahli ekonomi, bond ialah instrumen hutang yang memerlukan penerbit, yakni dikenali sebagai peminjam untuk membayar kepada pemihutang yang dikenali sebagai pelabur sejumlah amount yang dipinjam dengan ditambah bersamanya faedah pada tempoh tertentu. Bond mempunyai persamaan dengan akaun simpanan. Pelabur mendepositkan wang mereka dalam akaun simpanan dianggap meminjamkan wang kepada bank. Sebagai balasan, pihak bank akan membayar kepada mereka sejumlah faedah. Bond juga merupakan tanggungan hutang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, misalnya kerajaan atau korporat. Setiap bond akan dijanji pembayaran pinjaman sepenuhnya pada tarikh tertentu. Tarikh pembayaran tersebut dipanggil tempoh matang. Seterusnya, bond terbagi kepada 4 jenis. Jenis yang pertama, bond kerajaan. Bond kerajaan ialah sekuriti hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh kerajaan. Dana yang diperoleh oleh kerajaan dari penerbitan bond itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Bond yang kedua, jenis yang kedua ialah bond perbandaraan. Bond yang kedua dianggap paling selamat selepas bond kerajaan. Bond ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun majlis perbandaraan. Namun, jenis bond ini masih agak kurang popular di Malaysia. Bond yang ketiga pula ialah bond korporat. Bond korporat merupakan tanggungan hutang yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat berdasarkan kepada jenis kategori industri. Terdapat 4 kategori iaitu bond yang diterbitkan oleh syarikat utiliti seperti api dan air, syarikat pengangkutan, syarikat kewangan dan syarikat yang terlibat dalam industri perkilangan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah bond high yield, juga dikenali sebagai junk. Jika kita inginkan pulangan yang lebih tinggi berbanding pelaburan bond yang lain, maka kita perlu memilih bond jenis ini. Sebelum ini dirujuk sebagai sampah atau spekulatif. Bond junk. Kebiasaannya entiti tersebut akan membayar premium yang tinggi kepada para pelabur dan inilah risiko yang perlu ditanggung oleh para pelabur. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya sambung sukuk. Sukuk adalah kata jamak iaitu banyak dalam bahasa Arab, iaitu suk yang bererti dokumen, sijil atau instrumen bertulis mengenai pemilikan secara undang-undang. Secara ringkasnya, sukuk didefinisikan sebagai sijil bernilai yang merupakan bukti pemilikan terhadap suatu aset yang tidak dibahagikan, hak manfaat atau pemilikan ke atas projek atau kegiatan pelaburan tertentu. Seterusnya, jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis sukuk terbahagi kepada 5, iaitu sukuk murabahah, sukuk istisna, sukuk ijarah, sukuk mudarabah, dan sukuk musyarakah. Seterusnya, saya akan terangkan jenis sukuk murabahah. Sukuk murabahah dari segi bahasa ialah keuntungan, manakala dari segi istilah ialah kontrak yang menjual sesuatu dengan harga modal dan tambahan untung sejumlah yang dipersetujui. Ianya juga merupakan kontrak pembiayaan hutang di mana pembiaya akan membeli aset yang diperlukan seseorang dan menjualnya dengan harga yang meliputi kos asal dan margin keuntungan. Pembayaran akan dibuat secara tertangguh dalam jangka masa yang pendek. Seterusnya, sukuk istisna. Istisna menurut bahasa ialah tempahan, manakala menurut istilah ialah kontrak di mana pembeli menempah atau memesan barang yang dikehendakinya kepada penjual supaya disiapkan dalam masa yang tertentu dengan harga dan cara bayarannya yang ditetapkan. Terbitan sukuk yang menggunakan prinsip ini juga akan mewujudkan sijil hutang seperti mana sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan prinsip al-murabahah dan baik bisamanil ajil. Oleh yang demikian, terdapat percanggahan ulama mengenai keharusan menjual sukuk ini di pasaran kedua sebelum mencapai tempoh matang. Seterusnya, sukuk ijarah. Sukuk ijarah menurut bahasa ialah sewaan atau upahan. Manakala dari segi istilah pula ialah kontrak sewaan manfaat
iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Ianya juga merupakan instrumen kewangan Islam yang boleh dijual beli dan ditebus apabila sampai tempoh matang. Seterusnya, sukuk mudharabah. Mudharabah menurut bahasa ialah modal. Manakala dari segi istilah, mudharabah bermaksud kontrak antara dua orang yang melibatkan penyerahan harta, aset atau modal oleh seseorang kepada seseorang lagi untuk berniaga dengan berkongsi keuntungan mengikut nisbah yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kelebihan sukuk mudharabah adalah ianya boleh dijual di pasaran sekunder seperti contoh, jika pelabur tidak mahu memegang sekuriti sehingga tempoh matang, pelabur dibenarkan untuk menjualnya kepada pelabur lain atau kepada bank. Dan yang terakhir, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah dari segi bahasa bermaksud perkongsian. Manakala, menurut segi istilah pula, kontrak antara pemegang-pemegang saham dan rakan-rakan dalam gabungan modal untuk membiayai sesuatu projek dengan keuntungan daripada projek itu dibahagikan mengikut kadar yang dipersetujui. Prinsip musyarakah mempunyai persamaan dengan prinsip mudharabah dari sudut perkongsian untung. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak perlu sama-sama menyumbang modal dan menanggung kerugian sekiranya projek gagal mencapai matlamat. Dan ini berbeza dengan prinsip mudharabah di mana pemberi modal sahaja yang bertanggungjawab terhadap kerugian modal. Sekarang adalah tentang perbezaan bond dan suku. Sebelum tu, kita akan melihat terlebih dahulu tentang persamaan antara kedua-dua jenis sekuriti kewangan ini. Di mana persamaan yang pertama adalah kedua-duanya merupakan sumber pembiayaan yang digunakan dalam pasaran modal. Di mana ia bertujuan untuk melancarkan kecairan aliran tunai bagi suatu pasaran modal di sebuah negara atau di peringkat antarabangsa. Kedua, ialah sebagai satu bentuk perjanjian pinjaman yang mengandungi maklumat semisalnya tempoh matang, nilai dan kupon. Dan persamaan yang terakhir pula ialah kedua-duanya digunakan oleh pihak kerajaan dan korporat untuk membiayai projek pembangunan atau membangunkan aset tertentu. Sekarang mengenai perbezaan antara kedua-dua bond dan sukuk, kita pergi kepada bond terlebih dahulu, di mana ia merupakan sekuriti kewangan konvensional yang berasaskan hutang, di mana penerbit bond perlu membayar kepada pemegang bond dengan sejumlah bayaran pinjaman tertentu beserta faedah yang telah ditetapkan mengikut tempoh matang yang telah disetujui dalam perjanjian bond tersebut yang terdapat di dalam CJ yang saya katakan sebelum tadi, dan di mana pemegang bond memperoleh keuntungan melalui pembayaran faedah ini yang dikenakan ke atas hutang tersebut. Seterusnya adalah sukuk, di mana ia berbeza dengan bond sebab ia merupakan satu bentuk sekuriti kewangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur semisal riba, maisir dan negara. Dan berbeza dengan bond yang merupakan sekuriti berasaskan hutang, sukuk merupakan sekuriti yang berasaskan aset, di mana pemegang sukuk menjana untung melalui prestasi aset. Misalnya, jika aset tersebut mengalami keuntungan yang besar, kemungkinan pemegang sukuk tersebut boleh memperoleh keuntungan yang agak berlipat ganda pada tempoh tertentu. Dan begitu sebaliknya, jika aset tidak mencapai pencapaian agak kurang memuaskan, kemungkinan hasil keuntungan diperoleh adalah sedikit. Meskipun begitu, terdapat juga sukuk yang berasaskan hutang seperti Al-Murabbah, Istighna dan As-Salam. Namun ketiga-tiga sukuk ini kurang popular dan mendapat kritikan daripada ulama sebabkan terdapat unsur-unsur yang agak bertentangan dengan prinsip syariah dalam melaksanakan muamalat. Sekarang kita akan menerangkan pula tentang analisis penggunaan bond dan sukuk. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai analisis penggunaan bond. Analisis pertama adalah kecairan pasaran modal, di mana ia merangkumi aspek-aspek seperti bond, di mana ia digunakan untuk mencairkan aliran tunai dalam pasaran modal bagi menggalakkan aktiviti pelaburan. Misalnya, kerajaan menerbitkan bond untuk menarik pelaburan bagi menjayakan suatu projek seperti bond terbitan kerajaan sendiri.
Kecairan dalam pasaran modal akan digunakan oleh pelabur sebagai kaya pengukur untuk menentukan harga semasa bond dari satu tempoh tertentu. Analisis penggunaan yang kedua adalah melalui dasar monetary band pusat, iaitu dasar kewangan yang stabil dari band pusat mampu mempengaruhi keyakinan pelabur asing untuk melaburkan modal. Buktinya, Malaysia sendiri merupakan destinasi pelaburan yang bond yang menarik kerana hasil kewangan yang positif, disebabkan setiap hasil bond yang dilaburkan di dalam negara ini akan memperoleh keuntungan yang besar. Jadi ini menarik minat para pelabur asing untuk melaburkan modal dalam pasaran bond di negara ini. Kadar faedah yang rendah untuk tempoh masa yang berpanjangan juga menjadi penambah nilai untuk menarik minat pelabur untuk membeli bond dalam negara ini. Seterusnya, kita bergerak kepada analisis yang kedua, iaitu analisis penggunaan sukuk, yang melibatkan analisis pertama iaitu memenuhi prinsip-prinsip syariah, di mana sukuk mematuhi prinsip-prinsip muamalat yang mengikut syariat Islam, di mana sukuk bebas daripada unsur riba, maisir dan gharar yang telah ditetapkan dalam Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Dia banyak digunakan oleh pemodal Islam disebabkan oleh faktor yang memenuhi prinsip syariah inilah yang menarik minat pemodal-pemodal Islam untuk melibatkan diri dalam pasaran modal bagi mengelakkan daripada terlibat dengan penggunaan riba, misalnya di dalam pasaran modal bond. Kedua adalah struktur berasaskan aset. Peserta sukuk mempunyai hak pemilikan ke atas aset sepanjang tempoh kematangan. Hal ini disebabkan pengagihan keuntungan sukuk kepada peserta adalah berdasarkan kepada prestasi keuntungan aset. Jika aset memperoleh keuntungan yang besar, maka agihan keuntungan kepada peserta adalah tinggi, dan begitulah sebaliknya. Sebagai contoh, sukuk wakalah membolehkan peserta memiliki suatu aset serta dalam masa sama berkongsi manfaat dan risiko yang terdapat pada aset tersebut. Yang seterusnya pula ialah mempengaruhi kestabilan ekonomi, di mana sukuk digunakan sebagai pembiayaan projek pembangunan mengikut jangka masa tertentu kerana tempoh pembayaran semula yang fleksibel. Struktur sukuk yang berasaskan aset membolehkan sukuk tidak menerima kesan inflasi yang teruk, malah mampu memberi keuntungan kepada pemegang sukuk melalui peningkatan nilai aset yang boleh memberi pulangan yang tinggi kepada pemegang sukuk tersebut. Penggunaannya mampu menarik minat pelabur asing untuk melibatkan diri dalam pasaran sukuk seperti mana yang telah dinyatakan tadi, iaitu hasil pulangan modal yang agak lumayan dan untung. Manfaat penggunaan bond ada 5, iaitu menguntungkan pelabur yang suka akan risiko. So, manfaat bila dia guna bond bagi pelabur, dia akan menguntungkan mereka. Yang kedua, memperolehi pendapatan bagi pelabur. So, yang manfaat yang kedua adalah juga kepada pelabur lah, yang diorang akan memperolehi pendapatan yang tetap bila gunakan bond. Lepas tu yang ketiga, keempat, kelima adalah manfaat bagi kerajaan. Manfaat ni manfaat yang common, yang biasa yang dapat bila kerajaan guna daripada bond ni. Daripada bond, kerajaan dapat dana tambahan. Diorang dapat memperolehi dana tambahan bagi perbelanjaan kerajaan. So, dengan perbelanjaan kerajaan tu, infrastruktur pun akan meningkat. So, dia dapat membangunkan infrastruktur kerajaan. Lepas tu, dengan adanya dana tambahan tersebut, dia juga dapat menguruskan hutang kerajaan. Itu adalah manfaat penggunaan bond. Seterusnya adalah manfaat penggunaan sukuk. So, beza bond dengan sukuk ni lebih kepada kalau bond, dia memanglah dia dapat manfaat dia dapat untung semua tu, tapi dia ada riba dalam tu. So, kalau sukuk, dia menggunakan landasan syariah yang tiada riba. Dia gunakan macam-macam. So, manfaat penggunaan sukuk adalah yang biasa, yang tadi yang manfaat penggunaan bond juga ada juga.
sama juga memberikan dana yang memperolehkan dana bagi kerajaan lah. So dapat digunakan untuk mengumpulkan dana bagi perbelanjaan kerajaan. So bila ada perbelanjaan kerajaan, kerajaan dapat uruskan hutang, kerajaan dapat meningkatkan infrastruktur. Itu adalah suatu manfaat yang common lah kalau guna penggunaan sukuk. Antara manfaat lain penggunaan sukuk adalah bila dia akan dapat menarik pelabur. So pelabur jadi suka sebab sukuk ni adalah satu pelaburan yang berada di atas landasan syariah. So pelabur akan lebih tertarik tanpa menggunakan riba. So penggunaannya juga adalah fleksibel dan dapat digunakan secara meluas. Dan ia adalah sama juga ia adalah salah satu laluan yang lebih efektif tanpa melabur dengan adanya riba. So dengan menggunakan ni, dia juga manfaat menggunakan sukuk juga dapat meluaskan penggunaan institusi kewangan syariah yang lain. So sebab dalam sukuk ni dia ada macam-macam. So dengan menggunakan sukuk, dia juga dapat meluaskan institusi kewangan syariah yang lain. Sekarang saya akan menyatakan kenapa sukuk lebih diutamakan berbanding bond. Terdapat 3 sebab mengapa sukuk lebih diutamakan. Sebab pertama ialah permintaan dan perkembangan pasaran. Pasaran sukuk mampu menjana keuntungan yang lumayan. Contohnya Malaysia yang merupakan pasaran sukuk terbesar dengan nilai keuntungan 2 trilion ringgit. Hal ini boleh didorong disebabkan Malaysia sendiri merupakan negara majoriti umat Islam di mana keperluan untuk perkhidmatan kewangan yang berasaskan syariah seperti sukuk ini mendapat tempat yang membolehkan wujudnya permintaan untuk penggunaan sukuk itu sendiri. Sebab kedua ialah prinsip patuh syariah. Hal ini berkait juga dengan yang sebab pertama itu tadi, di mana sukuk dijadikan alternatif bagi individu atau institusi yang ingin melabur mengikut etika muamalah Islam. Seperti yang kita sudah maklum, sukuk amat menitik beratkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan muamalat, iaitu tidak melibatkan riba, maisir atau gharar. Kini terdapat lebih daripada 808 syarikat sekuriti yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang menawarkan khidmat sukuk. Sebab yang ketiga pula ialah sukuk lebih menguntungkan disebabkan ia banyak digunakan dalam membiayai projek pembangunan kerana jaminan untung yang berbala ke atas pelabur bagi dalam sesuatu projek. Kaedah perkongsian risiko bersama antara peserta ke atas prestasi projek tersebut membolehkan agihan keuntungan ditentukan berdasarkan prestasi aset dan kecekapan projek dalam menghasilkan untung bagi tempoh masa tertentu. Hai, saya Izzati dan saya akan memberikan anda beberapa tips untuk membeli bond atau sukuk. Jadi, jom kita tengok. Tips yang pertama ialah membuat kajian tentang entiti penerbit, struktur bond atau sukuk dan prospek pasaran. Apa tu entiti penerbit? Entiti penerbit ni dia merujuk kepada badan atau syarikat yang menerbitkan bond atau sukuk. Contoh, Kerajaan Malaysia sendiri ada bond kerajaan untuk dapatkan dana dalam projek-projek pembangunan dan Microsoft Corporation. Jadi bila kita nak pilih, kita perlu pilih entiti penerbit yang ada kewangan yang stabil dan rekod prestasi dia mestilah baik. Contoh struktur bond ialah bond kerajaan selama 10 tahun dan contoh struktur sukuk ialah sukuk hartanah yang melibatkan pembiayaan harta hartanah. Dan prospek pasaran ni dia merujuk kepada jangkaan prestasi bond tu atau sukuk di pasaran dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, kredit, penerbit dan keadaan industri. Buktinya, contohnya kalau ekonomi berkembang, prospek pasaran bond dan sukuk yang diterbitkan juga menjadi lebih baik. Jadi kita kena fahamlah apa risiko yang termasuk seperti risiko kredit, risiko pasaran saham dan risiko likuiditi. Risiko kredit ini ialah kemungkinan entiti penerbit gagal untuk membayar hutang atau kewajipan kewangan mereka.
Dan ini boleh berlaku jika penerbit tu dia tak ada sistem kewangan yang kuat dan kurang kredit atau gagal untuk penuhi komitmen pembayaran. Dan risiko pasaran saham pula, dia merujuk kepada ketidakstabilan nilai aset kewangan yang berkaitan dengan pasaran saham. Manakala risiko likuiditi ni, dia merujuk kepada ketidakupayaan menjual atau membeli aset kewangan dengan cepat ataupun bagi kesan kepada harga asal dia. Okey, nak tahu apa tips yang kedua? Tips yang kedua ialah tentukan objektif pelaburan anda dengan jelas dan sesuai dengan profil risiko anda. Sebab setiap pelabur mungkin mahukan matlamat yang berbeza. Ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek dan ada untuk yang jangka sederhana. Seperti untuk pembelian beli rumah, pendidikan anak-anak atau persaraan. Bagi pelabur yang mahukan pendapatan pasif, dia perlu cari pelaburan yang ada dividen dan faedah secara berkala supaya senang untuk dia dapat pendapatan tersebut. Dan profil risiko ni pula bermaksud mengenal pasti sejauh mana seseorang tu bersedia untuk mengambil risiko. Dan tahap risiko dia boleh dari konservatif, iaitu risiko rendah, hingga agresif, risiko tinggi. Jangka masa pelaburan juga akan mempengaruhi profil risiko syarikat. Dan tips yang ketiga untuk membeli bond dan sukuk ialah memilih platform pelaburan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan anda. Ada banyak platform yang menawarkan instrumen pelaburan macam saham, bond indeks, dana indeks, ETF dan lain-lain. Jadi kita kena tengok struktur yuran dan charge yang dikenakan oleh platform. Juga kita perlu pastikan bahawa kos pelaburan tu sesuai dengan kemampuan kewangan kita. Dan pelabur mestilah memenuhi syarat minimum yang diperlukan. Disebabkan setiap platform tu menawarkan syarat minimum yang pelbagai. Dan platform yang menyediakan sumber pendidikan dan analisis pasaran membantu pelabur untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan kerja kita juga akan jadi senang apabila kita cari platform yang menyediakan sokongan pelanggan yang baik dan boleh dihubungi dengan segera. In case kalau kita ada masalah apa-apa, kita boleh terus hubungi mereka. Jom kita kaji pula contoh platform yang ada di Malaysia, iaitu PNB Amanah Saham Nasional Sukuk. Jadi ini adalah unit amanah lain yang dilancarkan pada 25 November 2022. Dan unit amanah ini mensasarkan pelabur yang mempunyai tahap toleransi rendah yang lebih cenderung kepada pendapatan yang lebih stabil dalam pelaburan jangka masa panjang, sederhana dan pendek. Dan ianya juga mematuhi prinsip syariah. Unit amanah ini adalah dalam kategori bond atau pendapatan tetap. Dan sesiapa yang mahu berlabur dalam platform ini perlukan pelaburan minimum sebanyak RM10 sahaja dan boleh dapatkan pelaburan tambahan serendah RM1. Okey, sekian. Terima kasih.